أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفوقني ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. Yang berusaha dan pengurusi surah An-Nasriyah, seluruh jawatan kuasa surah An-Nasriyah, seluruh pimpinan-pimpinan kampung dan seterusnya, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah dan seluruh hadirin hadirat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan dengan kurnianya dapat sama-sama kita bertemu pada malam ini bagi kita berhimpun untuk bersama-sama melaksanakan solat secara berjemaah, dan seterusnya dapat bersama-sama kita mengikuti pengajian pada malam ini. Mudah-mudahan dengan keberadaan kita di rumah Allah Subhanahu taala pada malam ini akan diberi ketenangan, diberi rahmat dan juga diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal soleh. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, tak apa nak sihat lagi. Berlepas demam. Bagi meneruskan pengajian kita pada malam ini, bersama-sama kita memulakan majlis ilmu ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab. Yang pertamanya kita hadiahkan bacaan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, salafus salih, alim-alim ulama, serta pada penyusun atau pengarang kitab ini, iaitu Haji Abdul Ghani bin Haji Yahya, dan seterusnya kepada muslimin dan muslimat yang telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana anhu min ulumi fi darain. Amin. Waktu-waktu yang dimakruhkan sembahyang padanya. Waktu yang makruh sembahyang, ya. Mana ada tempat-tempat, yang mesti kita tinggalkan, ya, untuk melakukan perkara tersebut, walaupun dengan alasan solat, tapi ada waktu-waktu yang ditegah. Asal masalah orang Islam digalakkan sembahyang sunat pada bila-bila masa, tetapi ada juga beberapa masa yang makruh. Maksud makruh ni ditegah, ditegah untuk kita buat, kerana elok ditinggalkan perkara makruh. Dan makruh dia tak sampai tahap haram, dia hampir, hampir kepada makruh. Dikerjakan, makruh dikerjakan sembahyang di dalamnya yang disebut makruh tahrim, ya. Makna makruh tahrim ni dia makruh yang sampai kepada darjat haram, makruh yang hampir-hampir nak sampai darjat haram, ya. Jadi elok kita tak buat lah, ya. Tak buat waktu-waktu ni. Ada 5 waktu, ya. Ada 5 waktu yang haram dan tidak sah. Waktu tu makruh, tapi perbuatan solat itu dikira tidak sah, dikira tidak sah. Ada 5 waktu yang haram dan tidak sah dikerjakan sembahyang sunat. Sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak ni sembahyang yang dikhususkan sembahyang apa, dan juga tidak dikhususkan waktu, tak ditentukan waktu. Maknanya kalau orang nak sembahyang solat sunat mutlak, usolli sunnata rak'ataini lillahi ta'ala, saja aku solat sunat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, maka dia tak khususkan solat yang tertentulah, ya. Maknanya umum, solat tu umum, solat mutlak. Bila solat mutlak ni dia tidak ada sebab, tidak ada sebab mutlak, semata-mata solat, kata nak tak payah, sunatnya. Sebab dia mutlak ni dia mutlak semata-mata, maknanya tak ada khusus mana-mana, ya. Memang nama solat sunat mutlak. Jadi kalau solat sunat mutlak tak boleh dikerjakan, dalam waktu yang diharamkan, waktu 5 waktu tu lah. Atau yang tiada mempunyai sebab, seperti sunat tasbih, sunat tasbih dia solat sunat yang tidak mempunyai sebab, atau yang ada mempunyai sebab, atau solat yang mempunyai sebab, tetapi sebab itu terkemudian daripada sembahyang seperti sembahyang istikharah, sunat ihram dan hajat dan lain-lain di tempat yang lain daripada tanah haram. Maknanya solat dia disebut solat yang sebab dia terkemudian, terkemudian. Maknanya bila kalau orang nak menunaikan solat istikharah,
Istikharah itu maknanya nak minta petunjuk daripada Allah Subhanahu Taala. Maknanya dia solat sebab tu kemudian. Ataupun sunat ihram. Contoh sunat ihram, mana solat sunat dulu sebelum pakai ihram. Sebelum berniat ihram. Mana sebab tu kemudian. Sunat hajat. Maknanya kita minta hajat. Minta hajat, sesuatu hajat pada Allah SWT. Contohnya nak apa? Contoh nak buat sesuatu majlis. Kita pun buat solat sunat hajat, minta Allah Ta'ala pelihara, selamatkan majlis kita berjalan lancar. Itu hajat. Dan lain-lain yang dikatakan solat sebab, yang mempunyai sebab, tapi sebab yang terkemudian. Maknanya ada tempat-tempat yang dibolehkan untuk melaksanakan solat sunat. Kalau kalau selain daripada tanah haram, dia tak boleh. Kalau selain daripada tanah haram Mekah, di Mekah ni boleh je kita nak solat. Dia tidak ada halangan. Maksudnya selain daripada tanah haram Mekah, maka dia ada waktu larangan. Waktu larangan. Yang pertama waktu dia. Waktu yang pertama, waktu matahari terbit. Waktu matahari terbit hingga naik kira-kira 7 kaki tingginya di kaki langit pada pandangan mata. Ni waktu matahari, waktu matahari naik. Waktu matahari naik maknanya selepas daripada waktu solat, lepas pada waktu solat subuh. Maknanya lebih kurang apa? Lebih kurang dalam, kita agak-agak berapa sekarang ni, bukan waktu naik lah, sebelum dikatakan 7 kaki daripada pandangan mata, ataupun segalah, dan ikut kitab lama, segalah ataupun 7 kaki daripada pandangan mata. Waktu naik tu, matahari naik, itu yang pertama. Waktu yang tak boleh untuk kita solat. Walaupun kita kata nak buat solat selepas pada subuh, tak ada. Tak boleh solat selepas pada solat subuh. Mana tak ada solat ba'diyah. Kemudian yang kedua, waktu matahari tengah rambang. Waktu matahari tengah rambang hingga gelincirnya, melainkan hari Jumaat. Melainkan hari Jumaat, waktu matahari rambang. Matahari rambang tu kita dah sebut, gelincir matahari ni maknanya dalam beberapa minit sebelum masuknya waktu zuhur. Yang waktu tersebut tak boleh solat sunat waktu tu. Waktu tak boleh solat sunat. Adapun solat fardu, solat qada ni tak ada masalah. Tapi yang dibicarakan solat sunat. Solat sunat yang sebab kemudian, yang disebutnya, ataupun solat mutlak, ataupun yang tidak mempunyai sebab tadi, maka tidak boleh dikerjakan pada waktu ni, kecuali pada hari Jumaat. Hari Jumaat boleh. Hari Jumaat boleh, sebab hari Jumaat dia waktu orang mengerjakan sebelum menunaikan solat Jumaat, fardu Jumaat ni, dia waktunya luas. Diberikan peluang kepada orang untuk beribadah pada waktu tersebut. Dia tidak ada larangan. Dia tak ada, dikatakan tidak dibolehkan mengerjakan solat ketika matahari rambang atau matahari gelincir. Waktu yang ketiga, lepas sembahyang asar hingga masuk matahari.
lepas sembahyang asar hingga masuk matahari, lepas solat asar. Ya. Selepas solat asar tak ada solat sunat lepas asar. Ya. Sehinggalah waktunya masuknya matahari. Bila masuk matahari ni waktu maghrib. Sehingga waktu maghrib. Maka kalau nak solat solat fardu tu tak ada masalah, solat qada tak ada masalah, solat sunat. Itu faham ya. Yang keempat, waktu kuning-kuning, matahari dekat hendak masuk hingga ghaibnya. Waktu kekuning-kuningan matahari. Maknanya dekat-dekat nak maghrib, matahari kuning. Matahari dah kuning. Mana katakan hampir-hampir dah waktu maghrib. Pada kita panggil waktu tu waktu senja lah. Waktu senja. Jadi waktu tak boleh, kalau ikut waktu tu, waktu dia termasuk waktu dia haramkan untuk solat waktu tu. Ya. Yang kelima, lepas sembahyang subuh. Selepas sembahyang subuh hingga matahari naik kira-kira 7 kaki. Ini lebih kurang macam yang pertama tadi. Ketika matahari naik, maknanya lepas daripada waktu subuh tu. Lepas pada waktu subuh tu sedikit. Yang ni lepas sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh tidak ada solat sunat lepas sembahyang subuh. Ya. Hingga matahari naik kira-kira 7 kaki. Dipahamkan daripada kenyataan ulama. Sebabnya dilarang sembahyang sunat mutlak dan seumpamanya pada waktu-waktu tersebut, kerana hadis ada membayangkan ada membayangkan syaitan berkeliaran pada waktu-waktu itu, waktu-waktu tersebut, iaitu waktu matahari terbit itu tadi, ya. Waktu matahari rambang, waktu selepas pada asar, dekat maghrib, senja-senja. Dia kata waktu syaitan berkeliaran pada waktu-waktu itu, dan orang Majusi, orang Majusi yang menyembah matahari, menyembah api, matahari, sibuk dengan menyembah matahari. Dari itu kita orang Islam tak gemar menghampiri serupa dengan perbuatan mereka itu, kecuali ada sebab yang penting. Kecuali ada sebab penting, maknanya sebab yang penting ada solat yang boleh dilaksanakan pada waktu tersebut. Tapi solat tu solat yang berkaitan dengan sebab dulu baru solat. Sebab datang dulu, bukan sebab kemudian, sebab datang dulu. Contohnya masuk masjid. Masuk masjid, solat sunat yang ada sebab masuk masjid. Bila masuk masjid, ada tahiyatul masjid. Solat sunat kita sembahyang solat tahiyatul masjid. Kemudian dalam solat lain pula, contohnya gerhana. Gerhana ada khusus waktu pula. Dia tak ada khusus ni. Kecuali waktu tu terjadi. Dia bagi tahu TV bagi tahu kita, radio bagi tahu okey, gerhana terjadi sekian-sekian. Dia pun ada jadi waktu lepas asar, ada jadi waktu lepas subuh, maknanya ada sebab. Berlaku sesuatu sebab tu, sebab gerhana, maka adalah solat gerhana. Kalau bukan solat sunat, solat jenazah. Solat jenazah, ada orang meninggal, takkan nak tunggu dulu, tak boleh. Ini orang tak faham. Tak boleh, haram ni solat ni, waktu ni, nanti tu kita tunggu dulu. Tak boleh, sebab orang meninggal nak cepat, kita nak cepat uruskan, nak disegerakan.
Jadi itu boleh ya. Sebab datang dulu barulah solat. Adapun sembahyang sunat yang mempunyai sebab lebih dahulu daripada sembahyang seperti sembahyang tahiyatul masjid, sembahyang minta hujan, sembahyang minta hujan, kemudian sembahyang gerhana, sembahyang sunat rawatib, dan lain-lain, itu solat sunat yang bersebab, datang sebab dulu, maka tiadalah haram dan sah dikerjakan pada waktu-waktu yang tersebut. Demikian tiada haram dan sah dikerjakan di tanah haram, di tanah-tanah haram Mekah, sama ada di dalam Masjidil Haram atau di tempat lain, sekalipun di tengah-tengah padang. Mana sekalipun tempat tersebut di dalam Mekah, maka diluaskan untuk orang beribadah. Maka dia tidak tertakluk kepada waktu yang 5 tu, waktu larangan tu, luar daripada tanah Mekah, ada permasalahannya. Orang tu dia pergi, contoh dia pergi apa, nak buat umrah, nak buat umrah, keluar ke tanah apa, ke tanah halal, ke Tan'im, yang berdekatan Tan'im dan sebagainya lah, ke Tan'im. Maka dia pun pada waktu tersebut, dia keluar mungkin waktu subuh awal-awal lagi, mana lepas pada subuh, selesai solat subuh, dia pun nak buat umrah, dia pun berniat, dia pun apa, lepas mandi apa, dia pun sembahyang sunat ihram. Jadi boleh tak sembahyang sunat ihram? Kita sebut tadi tak boleh kan. Maknanya dia kena tunggu, dia kena tunggu sehingga waktu bukan waktu haram, baru dia boleh menunaikan solat sunat ihram, jadi sebab dia walaupun dia nak buat umrah, tapi tanah yang dia pijak tu tanah halal, masih di dalam tanah halal, belum masuk tanah Mekah, walaupun sepadan, dia border, tapi tetap tidak boleh. Kalau macam tu dia tak perlu solat je kot, kalau dia nak cepat, terus berniat, Kemudian sembahyang berjemaah, kita masuk bab solat berjemaah. Perkataan jamaah itu daripada bahasa Arab yang sudah terkenal dalam bahasa Melayu. Biasa kita panggil jemaah, sembahyang jemaah. Mana kalau orang nak terjemah jemaah tu pun susah juga nak faham. Ramai-ramai pun susah kan. Jemaah juga mudah kita sebut jemaah. Mana istilah Arab tu dimelayukan. Maknanya kumpulan atau himpunan. Jemaah tu maksud kumpulan atau himpunan. Jika kita kata saya masuk jamaah Syekh Husin, maknanya saya masuk dalam kumpulan Syekh Husin. Itu dia sebut bahasa lah, kumpulan jemaah. Solat, maknanya kita hidup dalam dunia ni kena juga ada berjemaah, bermasyarakat. Semayang pun kena juga berjemaah, bermasyarakat. Dia sunnah, sunnah kita hidup kat dunia ni, kena bermasyarakat. Sombong mana manusia ni, kalau dia pun suka nak tegur orang, nak bersembang orang, bila hadir ke surau masjid berjemaah, maka secara automatiknya dia bercampur dengan masyarakat. Dia bercampur dengan masyarakat. Itu hikmah Allah Ta'ala nak ajar kita. Perkara yang simple dan mudah,
Jika kita kata ni tadi di dalam bab sembahyang, iaitu sembahyang berkumpulan, sekurang-kurangnya 2 orang mengandungi imam dan makmum. Solat tu dikira mudah. Berjemaah itu hanya 2 orang saja. 2 orang saja dah dikira sebagai berjemaah, tak susah. Tak payah nak cari 3, 4, 5. 2 orang pun dah memadai. Memadai kalau kita nak dirikan solat berjemaah. Kalau perkara lain kan, disebut apa, jamaah ni kena 3 orang kan. Kalau istilah bahasa Arab mufrad seorang, muannas muannas 2 orang, kemudian jamak 3 orang, kalau ikut dalam bahasa Arab lah kalimah. Tapi yang solat ni dia ada keistimewaan, iaitu 2 pun dah memadai. 2 pun memadai, dikira sebagai berjemaah, imam dan juga makmum. Seorang imam, seorang makmum. Asal hukum sembahyang berjamaah yang lain daripada Jumaat itu sunat muakkad. Hukum mendirikan sembahyang berjamaah di tempat yang boleh nampak syiar. Maknanya sembahyang Jumaat ni sembahyang fardu juga. Sembahyang fardu Jumaat. Kecuali Jumaat ni sembahyang yang wajib. Wajib dikerjakan bukan secara 2 je kan, tapi hukumnya setiap orang lelaki yang mana mukallaf, yang mana mukallaf dan cukup syarat orang tu bermukim bermustatin, maka wajib fardu ain kat atas dia untuk mendirikan solat Jumaat. Nama solat fardu Jumaat. Hukum mendirikan sembahyang berjemaah di tempat yang boleh nampak syiar Islam, di sesuatu kampung atau di sesuatu kawasan, itu hukumnya fardu kifayah. Hukum fardu kifayah wajib atas secara umum atas laki-laki yang merdeka. Dia hukum sembahyang berjemaah ni merupakan, kalau ikutkan hukumnya, sunat muakkad. Sunat muakkad. Maknanya semua kita ni disunatkan untuk berjemaah solat fardu. Tapi ada pun dalam sesebuah kampung itu kan, sembahyang di tempat yang dinamakan tempat yang dikhususkan, dipanggil sebagai syiar, lambang syiar bagi Islam. Kalau kita kata qaryah ni, sebuah qaryah ni ada masjid. Ada masjid. Kalau ada masjid tu, itu syiar dia. Syiar dia kena buat, iaitu hukumnya fardu kifayah. Bukan maksud apa? Bukan maksud kamu buat aku tak payah. Itu orang nak bagi faham. Maknanya ada orang yang buat, maknanya yang lain tu terlepas tanggungjawab lah. Mana tak nak ada orang yang melaksanakan tuntutan fardu kifayah. Tapi kalau kita kira kampung pendiat ni kan, kampung pendiat Padang Tengah Ala ni, dia ada satu masjid saja. Satu masjid dikira satu, walaupun kampung 2-3 kampung, tapi satu qaryah. Satu qaryah, satu masjid. Mana di masjid Padang Tengah Ala lah syiar Islam tu, syiar agama tu. Jadi bila kalau orang tak buat fardu kifayah, maka jatuh berdosa lah pada orang kampung. Lebih-lebih lagi kepada orang lelaki lah. Mana kalau kita nak buat di sini, di banyak-banyak surau yang lain pun tak ada masalah. Kita memperbanyakkan syiar. Surau ini tak ada semayang, kita tak dosa kat kampung. Kampung kita tak dosa.
dia tak dikira ini. Syiar maknanya yang utamanya, syiar utama tu masjid. Surau kira waktu tu tak ada. Tak adalah berdosa kan. Cuma kalau kita buat dia lagi cantik. Maknanya bila suatu syiar ni orang kata lambang kan. Bila ada azan, orang dirikan solat fardu ni, maknanya tempat ni kuatlah orangnya. Tapi kalau suram tak ada orang solat pun tak kuat. Tak kuat kan syiar tu tak, orang kata ya, macam tak power lah tempat tu. Yang tinggal di tempatnya mukim, ada pakaian untuk menjaga maruah. Maknanya syarat tadi orang lelaki yang merdeka, kemudian orang tu duduk situ di tempat tu. Kemudian ada pakaian untuk menjaga maruah, maknanya yang menutup aurat, pakaian untuk disemayang. Kalau ikut kan pakaian kita melambat-lambat pakaian orang sekarang ni, ya. Tak ada alasan kata aku tak ada pakaian yang cukup untuk bawa semayang. Kalau ada orang alasan tu bohong. Dan tiada uzur menunaikannya. Tiada uzur maknanya bukan dia tu sakit. Apabila dikerjakan oleh seseorang imam dan seseorang makmum, gugurlah dosa orang lain yang ada di dalam tempat itu. Mana gugurlah tuntutan tu kepada orang kampung tu, ya, keseluruhannya. Jadi semayang berjemaah ni, semayang fardu berjemaah ni bukan hanya dituntut dalam keadaan aman, bukan dalam keadaan perang. Dalam keadaan perang pun Nabi tuntut, dituntut untuk orang Islam ni buat semayang berjemaah, tapi dalam keadaan cara orang berperang. Itu cara semayang dalam keadaan berperang pun dituntut untuk berjemaah, apatah lagi bukan dalam keadaan berperang, lagi-lagilah dituntut, ya. Orang laki-laki yang berjemaah di dalam masjid lebih baik, iaitu afdal, dan hasillah fadilat berjemaah dengan seorang imam dan seorang makmum. Maknanya solat di masjid afdal, disebut afdal lah. Itu tidak kita nafikan mana-mana masjid, mana-mana tempat, masjid lah tempat yang paling afdal untuk menunaikan solat. Kepada makmum dihukumkan daripada berjemaah berserta dengan imam, yakni lain daripada Jumaat. Maknanya terhasil lah ada makmum dan ada imam. Selagi imam belum memberi salam yang pertama, meskipun ia belum, ini tentang Jumaat, jemaah ke Jumaat ni kadang keliru dia, ada titik dengan tak ada titik. Kepada makmum dihukumkan dapat berjemaah berserta dengan imam yang ni lain daripada Jumaat. Kalau solat Jumaat ni nak kena syarat, syarat dapat berjemaah dengan imam sekurang-kurangnya dapat 1 rakaat dengan imam. Itu kalau Jumaat. Kalau solat berjemaah berjemaah sekurang-kurangnya sebelum imam tu memberi salam, maka dia dapat bertakbir. Bertakbir bersama, bertakbir ketika mana imam sebelum imam memberi salam, itu dikira berjemaah. Selagi imam belum memberi salam yang pertama, meskipun ia belum sempat duduk bersama dengan imam itu. Contoh imam dalam keadaan tahiyat akhir, sebelum bagi salam tu dia sampai, dia pun sempat bertakbir Allahu Akbar. Sempat dia bertakbir, imam pun bagi salam, maka dikira dia tu dapat pahala berjemaah.
Jangan pula batalkan pula solat, tak jadi, imam dah bagi salam. Terus je lah, kan? Terus je semayang. Sebab dia dapat berjemaah, dikira dapat berjemaah. Tetapi jika takbir makmum serentak dengan salam imam, makna itu tak ada masalah, dapat jemaah. Kalau serentak imam bagi salam, dia pun tengah angkat takbir. Kata Syekh Ramli, tidaklah ia dapat berjemaah. Dan jadilah sembahyang itu sebagai sembahyang seorang diri. Mana tak dapat jemaah. Itu pandangan yang pertama. Dan kata Syekh Ibnu Hajar dalam Ibnu Hajar berkata dapat jemaah juga. Dapat jemaah juga. Jadi kita adapun berjemaah pada sembahyang Jumaat, berjemaah pada sembahyang Jumaat hukumnya fardu ain. Ni bagi orang lelaki yang sembahyang Jumaat ni, hukum berjemaah wajib, fardu ain. Jadi mana ada orang mendirikan Jumaat seorang-seorang, itu dia kata kalau mazhab Syafi'i kena sekurang-kurangnya 40 orang, 40 orang yang bermukim, yang duduk di situ. Yang orang yang duduk di kampung tu 40 orang bilangan. Itu 40 tu bukan sikit lah. Itu dah melebihi daripada apa? Melebihi pada berjemaah tu. Boleh. Tapi hukumnya bukan fardu ain. Tidak termasuk lah, tidak termasuk. Dia kalau masjid di Mekah tu, Masjidil Haram tu, orang sekitar Mekah tu banyak, jadi kalau orang perempuan biasalah, kalau di Mekah, Madinah, tanah-tanah Arab ni biasa orang perempuan sembahyang Jumaat. Tapi hukumnya tidaklah sampai apa fardu ain, dan tidak dapat berjemaah dengan sekurang daripada 1 rakaat bersama imam. Ini orang yang dapat berjemaah sembahyang Jumaat ni, kena ingat, dapatkan paling kurang 1 rakaat. Kalau tak dapat 1 rakaat bersama imam, dia kena sembahyang zuhur 4 rakaat. Kalau dia sempat niat, maka dia kena tambah 4 rakaat. Tapi kalau dia dapat 1 rakaat, maka dia kena bangunlah tambah 1 rakaat saja lagi. Dalam hadis Nabi, man adraka min juma'ati raka'atan falyusalli ilaiha ukhra. Siapa yang mendapati daripada Jumaat 1 rakaat, falyusalli ilaiha ukhra, maka dia kena tambah 1 rakaat lagi. Untuk jadi ikatan berjemaah wajib atas makmum niat mengikut imam. Waktu berniat Jumaat tu, bukan Jumaat ni, berjemaah, waktu berjemaah, untuk jadi ikatan berjemaah wajib atas makmum niat mengikut imam. Jadi kena ikut berjemaah, kena ikut niat dia mengikut imam. Sekiranya tiada niat, itu nescaya jadi sembahyang sebagai sembahyang seorang diri. Kalau tak niat kan, maka sembahyang umpama sembahyang seorang, Tetapi pada sembahyang yang disyaratkan berjemaah seperti sembahyang Jumaat,
tidak sah sembahyang dengan sebab tiada berniat mengikut imam itu. Kalau sembahyang Jumaat memang kena niat mengikut imam, wajib. Wajib sebab dia sembahyang Jumaat. Sembahyang fardu Jumaat, maka dia memang dikhususkan niat, diniatkan untuk mengikut imam. Kalau tak niat mengikut imam, maka tidak sah Jumaat dia. Sebenarnya niat mengikut imam yang disebutkan itu bukan syarat bagi sah sembahyang, bahkan syarat untuk membolehkan ia mengikut gerak-geri imam. Syarat kenapa diniatkan mengikut imam? Kerana untuk mengikut imam tu. Syarat untuk mengikut imam. Kalau syarat sah dah sembahyang seorang, sah. Tak diniatkan ni pun sah. Tapi untuk ikut imam. Sekiranya tiada berniat atau syak, tiada berniat atau syak, dia lupa ke, ataupun dia sengaja ke, ataupun dia syak, ada niat ke belum lupa, adakah ia berniat atau tidak tiba-tiba diikutnya imam itu seperti menunggu imam menghabiskan rukun fi'li yang panjang, nescaya batal sembahyangnya. Bila tidak ada ikatan, tidak ada niat mengikut imam, dia kalau ditunggu sembahyang, ditunggu ikut imam, mana sembahyang dia ni, sembahyang yang diniatkan sembahyang seorang tadi, boleh batal lah. Boleh batal. Soalan mana dia sembahyang seorang, kemudian tiba-tiba dia nak ikut imam, sedangkan dia ni tidak ada niat berjemaah. Boleh boleh jadikan sembahyang seorang diri dia tu boleh jadi tidak sah, batal, Niat mengikut imam itu hendaklah dilakukan dari sejak mula sembahyang. Elok dimulakan sebelum sembahyang. Itu seafdal-afdal lah. Mana bila imam bertakbiratul ihram, maka makmum pun bertakbir. Jangan tunggu-tunggu. Ni ada orang lah, dia lengok. Bukan orang besar pun, ini budak kot. Budak-budak biasa tengok anak-anak kita kadang-kadang, kadang dia malas lama-lama imam baca panjang. Budak-budak biasalah, dia tunggu imam tu dekat nak habis surah tu, baru dia angkat takbir. Nak rukuk baru angkat takbir. Namanya semayang curi ayam. Silah kita lah panggil curi ayam. Maka kalau ada orang sengaja, orang yang dah tahulah, dia dah tahu, maka sekiranya dilakukan pada tengah-tengah semayang, tengah-tengah semayang juga tetapi makruh, hukumnya makruh, dan tiada dapat fadilat kelebihan berjemaah. Maknanya dapat kelebihan tu jauh lah, syakat dapat berjemaah saja. Maknanya hubungan kita dan ibadah kita ni, itu disebut sebagai innamal a'malu binniyat. Amalan kita, ibadah kita bergantung kepada apa yang kita niatkan. Adapun imam sendiri tidak wajib berniat jadi imam. Untuk mensahkan ia boleh diikut pada sembahyang yang lain daripada Jumaat. Malahan sunat saja ia berniat begitu. Dalam Jumaat dia kena niat imam, tapi kalau semayang lain, semayang fardu lain, maka dia tidak syarat, tidak syarat yang untuk dia niat sebagai imam. Contohnya kalau kita semayang seorang, ada orang datang-datang nak berjemaah dengan kita, maknanya kita tak perlu kita tukar niat kepada kita sajak aku semayang Zuhur menjadi imam, tak perlu kita tukar niat. Maka orang yang belakang yang ikut kita tu dia berniat, maka automatik berjemaah.
dengan ada makmum, ya. Jadi maknanya kalau dia sembahyang seorang, Hmm. orang masuk kemudian, dia dah sembahyang dah. Hmm. Bukan dia dah sembahyang. Jadi orang masuk numpang jadi makmum, yang belakang tu niat jadi makmum. Hmm. Dia dapat dah sembahyang Jumaat. Hmm. Yang imam depan tu tak dapat dah Jumaat. Pasal dia tak ada niat jadi imam. Mana dia sekali, ya. Dia sekali kan, maknanya dia sebabkan ada Sebab dia tak ada dia nak jadi imam. Tiba-tiba orang masuk belakang, yang belakang tu dapat jadi makmum, berimam lah, dapat sembahyang Jumaat. Jadi yang depan tu, yang boleh-boleh sembahyang tu, dia tidak berniat. Ustaz kata tak payah tukar niat jadi imam. Hmm. Kalau dia dah sembahyang 1 rakaat, 3 rakaat, jadi orang ikut Hmm. kakak. Kan? Hmm. Ustaz kata tak payahlah dia kata berniat imam. Hmm. Jadi tak dapat sembahyang Jumaat. Dapatnya. Dia dapat. Sebab sebenarnya apa dalam ni ada pun imam sendiri tidak wajib berniat jadi imam untuk mensahkan ia boleh diikut pada sembahyang yang lain daripada Jumaat. Kecuali sembahyang Jumaat yang dia kena wajib berniat untuk imam. Malah sunat saja ia berniat begitu. Maknanya dia sunat saja. Kalau ia tiada niat sembahyang jadi macam orang sembahyang seorang diri dengan tiada mendapat fadilat berjemaah, ya. Kalau orang yang tidak berniat yang ikut imam tadilah, ya, maka dia seumpama dia sembahyang seorang diri. Sekiranya ia berniat pada pertengahan sembahyang, nescaya fadilat itu dapat dari sejak ia berniat, tidak yang dahulunya dengan tiada makruh. Macam tadi lah, dia lewat-lewat kan, dia imam tu dah tengah-tengah kan, dah tengah-tengah solat baru dia berniat, maka pahalanya taklah sama dapat orang yang ikut mula-mula imam. Kalau dia sengaja lewat kan, maka hukumnya makruh. Adapun makmum jika berbuat demikian makruh, bagaimana telah dinyatakan di atas tadi. Tetapi tentang sembahyang Jumaat, wajib atas imam berniat menjadi imam dari sejak takbiratul ihram lagi. Jika ditinggalkan, nescaya tak sah Jumaatnya. Sama ada ia termasuk dalam bilangan 40 orang atau lebih dari 40 orang. Ya. Jadi yang tak sah tu imam tu atau makmum tak sah? Imam tu. Imam tu kalau dia sembahyang, dia tak niat imam, kita sembahyang semua habis Jumaat, dia tak niat imam, mana dia seorang tak sah. Jika dia tak sah lah. Kalau yang lain tu tak boleh dianggap orang yang ikut tu semua habis tak sah, kan. Kita dah faham kalau dia buat baru. Maknanya perlu imam tu kan, wajib untuk diniat dalam solat Jumaat, niat imam, ya. Orang merdeka sah mengikut berimamkan sahaya, ya. Maknanya orang merdeka, kan, orang merdeka boleh ikut hamba yang menjadi imam, walaupun martabat disebut martabat hamba ni umpama dagangan, barang dagangan, ya, boleh dijual beli hamba ni, tetapi dalam bab solat ni, kan, maknanya dia boleh orang merdeka ikut dia. Tak ada kata tak sah pula sebab dia hamba, kan. Kalau orang gaji sekarang ni, kata dia ada orang kaya, dia ada orang driver, ada orang gaji. Kalau orang gaji sekarang ni bukan istilah hamba. Tak sah. Dia sebab dia bergaji. Istilah orang gaji, dia digaji kan. Bukan dia tu hamba. Kalau hamba ni dia tak perlu tuannya bagi upah, kan. Tak wajib tuannya bagi upah, mana tuannya suruh. Mana tuannya jaga semua yang dia ada, semua hak bagi tuannya. Orang baligh sah mengikut kanak-kanak, ya. Kanak-kanak ni syaratnya yang sudah mumayyiz, ya. Kanak-kanak yang sudah mumayyiz. Mana budak tu dah tahulah, ya.
Walaupun tak baligh tapi mumayyiz. Reti, retilah semayang bacaan dia tu, kemudian dia mayang tu pun tak ada main-main, Budak 10 tahun, 11 tahun boleh lah. boleh. Kalau budak tu baca elok kan, tapi dalam bab wuduk dia tak lepas, tak, dalam bab fardu ain dah, bab taharah tu, itu pun dikira budak tu kena lepas juga. Orang laki-laki tidak sah mengikut perempuan. Ni maklumlah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki ni ketua bagi kaum wanita. Dia tak boleh jadi, perempuan tak boleh jadi imam kepada orang lelaki. Perempuan jadi imam dengan sesama perempuan boleh. Jadi jangan jadi macam apa dulu Aminah Wadud tu, jadi imam buat Jumaat. Buat Jumaat dekat mana? UK kan Amerika. Boleh campur lelaki perempuan satu saf. Itu saja buat itu, saja berlakon. Pakat dia pakat ramai, bukan orang yang pergi tu bukan orang tak reti. Memang demo tu memang kumpulan-kumpulan mereka juga buat tu. Saja nak tunjuk, nak bagi orang Islam ni marah. Orang yang boleh membaca Fatihah, orang yang boleh membaca Fatihah, Fatihah dia baik, baguslah, bagus bacaan dia, tajwid dia, yang penting tajwid. Lagu tu dia package, yang pentingnya tajwid. Dengan betul tidak sah mengikut orang yang membaca Fatihah tak betul, seperti salah sebut satu huruf atau satu tasydid. Tasydid ni walaupun tasydid, tapi tasydid ni dia bunyi apa? Tasydid dia bunyi huruf, bunyi huruf. Dia tasydid ni dia menunjukkan ada dua huruf di situ. Tapi kalau dia bunyi, kalau tempat yang tak ada tasydid, dia tasydidkan, maknanya dia menambah huruf. Ataupun tempat yang ada tasydid, dia tak bunyi ke tasydid, dia jadi apa? Dia kurang, kurang sebut huruf, tertinggal satu huruf. Jadi insyaAllah habislah kita bicarakan berkenaan dengan bab tadi apa? Bab solat berjemaah, dan waktu-waktu yang dimakruhkan sembahyang padanya. InsyaAllah akan datang kita masuk syarat sah mengikut imam. Syarat sah mengikut imam, apa syarat-syarat, InsyaAllah. Saya buka soalan, kalau ada soalan satu dua lah. Tak ada, saya tutup. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan, kesalahan apa yang saya sampaikan pada malam ni. Mudah-mudahan ilmu yang manfaat yang kita bincangkan pada malam ni memberi ilmu yang akan kita praktikkan dalam ibadah solat kita, insya-Allah. Yang baik itu datang pada Allah SWT, yang kurang lemah itu daripada diri saya sendiri. Aqul qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan wa fil mulki fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultan. Allahumma futal 'arifin warzuqna faman nabiyina wa dhal musanni wal malaikatan muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din wa 'allimna ta'wil, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyina was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa sunna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bismillah.